Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua saudara dan saudari sekalian. Bertemu kita sekali lagi dalam kebaktian pada pagi ini. Hari ini ingin saya kongsikan khotbah yang telah disampaikan oleh pemimpin umat umum Permai Chinese Methodist Church, iaitu saudari Dr. Yvonne Fu. Mungkin ada yang pernah berjumpa dengan beliau, seorang yang sangat menyayangi Tuhan Yesus dan sangat berkebolehan. Namun, beliau adalah seorang yang amat peramah dan rendah diri, walaupun memegang jawatan yang tinggi di gereja dan di universiti di mana beliau bertugas. Petikan Alkitab yang akan menjadi rujukan kita pada pagi ini adalah dari buku Lukas bab 7 ayat 36 hingga 50. Marilah kita renung 36. Seorang Farisi bernama Simon menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus pergi ke rumahnya lalu mulai makan. Hari ini, jika seseorang mempelawa anda untuk satu jamuan makan, pasti ada sesuatu tujuan dia menjemput anda. Sama ada dia ingin meminta bantuan daripada anda atau dia ingin berkongsi masalahnya agar anda boleh memberi pendapat untuk menyelesaikannya. Atau untuk berborak-borak sahaja kerana lama tak jumpa. Pada waktu di zaman Yesus, mereka akan berbual pasal falsafah dan berbahas pendapat mereka. Jadi, adalah menjadi satu penghormatan kepada tuan rumah jika seseorang yang disanjung orang datang sebagai tetamu ke jamuan makan itu. Dalam kitab Lukas, anda akan melihat ada beberapa peristiwa di mana Yesus dipelawa oleh orang Farisi. Dalam petikan hari ini juga dituliskan peristiwa di mana Yesus dijemput oleh seorang Farisi ke rumahnya untuk jamuan makan. Jika kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggeris, terdapat tambahan ayat recline at table, iaitu dalam bahasa Malaysianya bersandar ke meja. Ayat ini juga dijumpai dalam Alkitab asal dalam bahasa Yunani. Memahami ayat ini akan membantu kita memahami cerita selanjutnya nanti. Pada zaman kuno, bersandar ke meja di jamuan menunjukkan bahawa jamuan itu adalah formal atau rasmi. Orang yang bersandar pada meja rendah di jamuan makan. Caranya adalah bersandar di sebelah bahu kiri atau kanan dengan kepala menghala ke arah meja jamuan. Mereka akan menanggalkan kasut mereka sebelum bersandar ke meja jamuan. Seperti yang anda lihat di dalam gambar ini. Marilah kita lihat apa yang berlaku setelah Yesus bersandar ke meja jamuan. Lukas ayat 37 hingga 38. Di kota itu ada pula seorang wanita yang hidup dalam dosa. Dia mendengar bahawa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Lalu dia pergi ke situ sambil membawa sebotol minyak wangi. Dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian, kaki Yesus dikeringkan oleh wanita itu dengan rambutnya. Lalu kaki Yesus diciumnya dan dituangi minyak wangi. Jamuan makan di Timur Tengah agak terbuka. Mungkin atas sebab kerana rumah mereka agak terbuka. Orang ramai yang bukan jemputan tuan rumah pun boleh memasuki rumah itu dan duduk di hujung rumah dan mendengar perbualan falsafah para jemputan. Seorang wanita juga memasuki rumah tersebut. Alkitab tidak menyatakan namanya, tetapi menggambarkannya sebagai seorang yang berdosa. Namun, apakah dosa wanita itu juga tidak dinyatakan. Apa yang dituliskan dalam Alkitab adalah perbuatan wanita itu.
Wanita itu datang sambil membawa sebotol minyak wangi. Wanita itu berdiri di belakang Yesus dan menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Namun, kemudian wanita itu mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian wanita itu mencium kaki Yesus dan mengurap kaki Yesus dengan minyak wangi. Sekarang, anda harus faham kenapa ayat tambahan dalam terjemahan bahasa Inggeris bersandar di meja makan adalah penting dalam cerita ini. Jika kita menggunakan pemahaman kita pada hari ini, mungkin anda akan terfikir bahawa wanita tadi masuk ke bawah meja makan untuk melakukannya. Jadi ia harus menjadi jelas kepada semua bahawa cara duduk Yesus memudahkan wanita itu melakukan apa yang telah dilakukannya dalam cerita tadi. Namun begitu, tingkah laku wanita itu membuat orang ramai terpengut. Dalam ayat 39, apabila orang Farisi yang menjemput Yesus melihat kejadian itu, dia berkata dalam hati, jika dia ni benar-benar seorang Nabi, tentulah dia tahu bahawa wanita yang menyentuhnya itu hidup dalam dosa. Tuan rumah iaitu orang Farisi bersikap secara negatif terhadap perbuatan wanita itu. Orang Farisi itu membuat penilaian terhadap Yesus. Jika dia benar-benar seorang Nabi, tentu dia tahu bahawa wanita yang menyentuhnya itu hidup dalam dosa. Dari kata isi hati orang Farisi itu, kita nampak dengan jelas bahawa dia meragui Yesus. Samalah seperti kita dengar orang berkata, kalaulah dia seorang doktor yang bagus, pasti dapat menyelamatkan nyawa pesakit itu. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa kita curiga akan kebolehan doktor itu. Samalah seperti orang Farisi itu mencurigai bahawa Yesus itu adalah seorang Nabi. Dalam erti kata yang lain, orang Farisi itu berpendapat, sekiranya Yesus itu benar-benar seorang Nabi, pasti Yesus tidak akan membenarkan wanita itu mendekati dan menyentuhnya. Sudah pasti Yesus mengetahui apa yang tersirat dalam fikiran orang Farisi itu. Lalu Yesus berkata kepada dalam ayat 40, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Simon menjawab, katakanlah guru. Lalu Yesus memberitahu Simon, orang Farisi itu, satu perumpamaan. Ayat 41 hingga ayat 43. Yesus berkata, ada dua lelaki berhutang kepada seorang peminjam wang. Yang seorang berhutang 500 keping wang perak dan yang seorang lagi 50 keping wang perak. Kedua-duanya tidak dapat membayar hutang. Oleh itu, orang yang meminjamkan wang menghapuskan hutang mereka. Yang manakah akan lebih mengasihi dia? Saya menjawab, pada pendapat saya, orang yang berhutang lebih banyak. Pendapatmu benar, jawab Yesus. Pertama, kita perlu mengetahui aspek ekonomi dalam perumpamaan ini. Satu keping wang perak bersamaan dengan upah harian seorang pekerja pada masa itu. Jika penghutang yang berhutang sebanyak 500 keping wang perak, bersamaan berhutang hampir 1,5 tahun upah atau gaji harian. Orang yang berhutang sebanyak 50 keping wang perak pula bersamaan berhutang hampir dekat 2 bulan upah harian. Masalah berhutang adalah satu gejala sosial yang serius pada zaman dulu dan masih lagi pada zaman kini. Apa yang membingungkan adalah peminjam wang itu menghapuskan hutang dari dua orang penghutang itu. Dia tidak memaksa mereka membayar balik hutang mereka. Kedua-dua penghutang yang hutang mereka dihapuskan pasti amat terhutang budi. Jadi siapa di antara mereka akan berasa lebih terhutang budi? Secara logik, pastilah orang yang hutangnya lebih banyak, kan? Simon, orang Farisi itu berpendapat sedemikian juga. Lantas,
menjawab soalan Yesus dengan cepat. Setelah mendengar jawapan daripada Simon, Yesus berpaling kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, "Kamu nampak perempuan ini? Aku datang ke rumahmu dan kamu tidak menyediakan air untuk membersihkan kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Kamu tidak menyambut aku dengan ciuman. Tetapi wanita ini tidak berhenti-henti mencium kakiku sejak aku tiba. Kamu tidak menyediakan minyak untuk kepalaku, tetapi wanita ini telah menuang minyak wangi pada kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar itu menunjukkan bahawa dosanya yang banyak sudah diampunkan. Jika seseorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal ini bererti dia menerima pengampunan yang sedikit juga." Dalam ayat 44 hingga 46, Yesus memberikan 3 perbandingan. Yesus membuat perbandingan bagaimana wanita itu dan Simon melayangnya. Ketiga-tiga perbandingan ini berkaitan dengan adab melayangi tetamu yang bertandang ke rumah pada zaman itu. Ini mungkin adalah 3 atau cara adab menyambut tetamu pada masa itu. Pertama, tuan rumah harus menyediakan air untuk tetamunya untuk membersihkan kakinya. Simon gagal menyediakan air untuk Yesus membersihkan kakinya. Tetapi wanita itu menggunakan air matanya untuk membasuh kaki Yesus dan menggunakan rambutnya untuk mengeringkan kaki Yesus. Kedua, tuan rumah harus memberikan ciuman kepada tetamunya. Ada negara masih mempraktikkan ciuman di pipi pada zaman sekarang. Biasanya di Eropah atau di negara di Timur Tengah. Kat Malaysia, jangan. Nanti cari pasal masuk lokap. Di sini, Simon gagal memberikan ciuman untuk menyambut Yesus seperti yang sepatutnya mengikut adab pada masa itu. Wanita itu pula mencium kaki Yesus. Mencium kaki seseorang menunjukkan perasaan hormat yang tertinggi, rendah diri sedang menyerahkan dirinya kepada seseorang itu. Secara nyata, Simon gagal memberikan salam yang termudah, tetapi wanita itu melakukan sesuatu yang menjangkau lebih daripada adat pada masa itu. Ketiga, tuan rumah harus menyapukan minyak di kepala tetamunya. Sekali lagi, Simon orang Farisi itu gagal melakukannya, dan wanita ini melumurkan kaki Yesus dengan minyak wangi. Secara ringkasnya, perlakuan wanita itu jelas menunjukkan Simon, orang Farisi itu gagal menyambut Yesus sebagai seorang tetamu terhormat. Pada ketika ini, mungkin anda juga mempunyai persoalan. Kenapa wanita itu melakukan perkara yang banyak itu? Dalam ayat 47, Yesus dengan jelas memberitahu Simon, kasihnya yang besar itu menunjukkan bahawa dosanya yang banyak sudah diampunkan. Jika seseorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal ini bererti dia menerima pengampunan yang sedikit juga. Adakah anda faham maksud perkataan Yesus? Wanita itu memperlakukan banyak perkara untuk Yesus kerana dia mempunyai kasih yang besar. Wanita itu mengasihi Yesus dengan banyak kerana dosanya yang banyak telah diampunkan. Wanita itu memperlakukan banyak perkara untuk Yesus kerana dia ingin membalas budi kerana dosanya yang banyak telah diampunkan. Sekali lagi, Yesus membuat perbandingan di antara wanita itu dengan Simon. Wanita itu mempamerkan kasihnya yang besar kerana dosanya yang banyak telah diampunkan. Wanita itu melakukan banyak perkara kerana kasihnya lebih banyak. Simon tidak melakukan banyak perkara kerana kasihnya sedikit. Kasih Simon sedikit kerana dia berpendapat dosanya hanya sedikit.
Ketika orang ramai memikirkan apa yang Yesus perkatakan, Yesus berkata kepada wanita itu dalam ayat 48, "Dosamu telah diampunkan." Ini merupakan satu pernyataan yang amat mengejutkan. Mereka yang makan bersama Yesus tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Orang Farisi percaya hanya Tuhan Allah sahaja yang boleh mengampunkan dosa manusia. Jadi ayat 49, mereka yang makan bersama-sama Yesus mula bertanya sesama sendiri, "Siapakah dia ni sehingga dapat mengampunkan dosa?" Saya percaya Yesus tahu apa yang difikirkan oleh tetamu yang lain, tetapi dia tidak mempedulikan fikiran mereka. Yesus juga tidak bercadang untuk memberi mereka perasaan. Sebaliknya, dalam ayat 50, Yesus berkata kepada wanita itu, "Oleh sebab kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Pergilah dengan sejahtera." Di sini, Yesus sekali lagi memberi jaminan kepada wanita itu bahawa dia telah diselamatkan, dan bukan setakat itu sahaja. Yesus memberitahu wanita itu pergi dengan sejahtera. Ayat ini mempunyai maksud yang mendalam. Yesus bermaksud wanita itu mendapat kehormatan dan harga dirinya kembali dalam masyarakat. Dalam erti kata yang lain, wanita itu tidak harus dipanggil wanita yang berdosa lagi. Dia tidak harus dipulau atau dipandang rendah dalam masyarakat. Jika anda masih ingat peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang berpenyakit pendarahan, Yesus menggunakan perkataan yang sama. Kitab Markus bab 5 ayat 34 menyatakan, Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera, kamu sihat sekarang." Yesus menyembuhkan perempuan yang menderita sakit perdarahan secara menyeluruh. Yesus bukan setakat menyembuhkan penyakit fizikal perempuan itu, tetapi juga memulihkan martabat dan maruah perempuan itu dalam masyarakatnya, agar dia tidak lagi dipandang hina dan dipulaukan. Dari peristiwa dua wanita ini, kita dapat lihat dengan jelas pentingnya mengubati dan mengampuni dosa, agar mereka dapat memulihkan maruah dan martabat mereka di masyarakat. Kesimpulan, apakah pelajaran yang dapat kita pelajari dari perumpamaan Yesus pada hari ini? Kita akan belajar dari watak dalam petikan Alkitab pagi ini. Pertama, Simon, orang Farisi itu. Mungkin anda akan berkata, apakah yang boleh dipelajari dari dia? Kan dia gagal teruk dalam hal menyambut Yesus sebagai tetamunya. Dia bukan langsung tidak berguna. Masih ada sesuatu baik yang dapat kita pelajari dari dia. Dia mengambil iktibar untuk menjemput Yesus ke rumahnya. Dia secara sukarela meluangkan masa dan berinteraksi dengan Yesus. Cuba anda renung dan fikir. Dalam masa hampir atau lebih dari setahun, kita berada dalam PKPP atau apa lagi? PPKKPP? Sampai dah tak ingat, dah keliru dah. Sekarang, berapa banyak masa kita luangkan untuk Yesus? Fikirkan. Dia bermurah hati untuk membuka rumahnya untuk menyambut Yesus. Anda pula? Berapa kali anda membuka rumah anda untuk Yesus untuk mengadakan cell group? Tetapi sayang, kehidupan Simon terbatas kepada kepuasan dirinya sahaja. Dia terlupa bahawa dia menerima pengampunan dari Tuhan. Dia tidak melayani Yesus seperti sepatutnya, mengikut adab pada masa itu. Dan juga dari cara Simon menggelar wanita itu sebagai wanita yang berdosa, mencerminkan kepribadiannya. Mungkin dia adalah seorang yang sentiasa
menggungkir kesalahan lampau orang lain. Simon mungkin beranggapan dirinya lebih unggul atau lebih baik berbanding orang lain dan suka memberi gelaran kepada orang lain. Adakah kita juga bertindak sedemikian? Adakah kita meluangkan masa kita dalam kesibukan harian kita untuk mengenali Yesus dengan lebih mendalam? Adakah kita sanggup atau boleh menerima mereka yang pernah melakukan kesalahan? Watak kedua yang kita boleh pelajari adalah dari wanita itu. Dia tahu bahawa Yesus adalah juru selamatnya. Dia berhutang budi ke atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Dia melakukan banyak perkara untuk Yesus kerana dia tahu dia berhutang budi kepada Tuhan. Fikir dan renung. Berapa banyak kita melakukan hari ini? Kenapa kita memperlakukannya? Adakah kita melakukannya kerana kita berasa terhutang budi atau oleh kerana kita ingin lebih banyak berkat? Kebanyakan daripada kita dipengaruhi oleh pandangan duniawi, iaitu lebih banyak anda lakukan, maka lebih banyak hasil pulangan anda. Jadi kita sering bertanya, kenapa Tuhan tidak memberkati saya sebanyaknya walaupun dah banyak saya perlakukan untuk gereja? Cara pemikiran sebegini tidak betul dalam kerajaan Tuhan. Dalam kerajaan Tuhan, kita memperlakukan banyak bukan kerana kita hendak lebih berkat dari Tuhan, tetapi oleh kerana besarnya kasih kita. Kasih kita besar kerana kita tahu bahawa kita berhutang budi kepada Tuhan kita. Jadi sentiasa ingat ini. Apa yang kita perlakukan adalah balasan kita terhadap kasih Tuhan yang terlampau kepada kita. Justeru itu, marilah kita sama-sama renungkan persoalan terakhir. Berapa banyakkah kasih kita kepada Tuhan Yesus kita? Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Penyayang dan Pemurah, kami berterima kasih kepada berkat dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih atas ajaran kamu kepada kami pada hari ini. Bantulah kami untuk merendahkan diri kami dan bantulah kami agar memperlakukan yang banyak kerana ingin membalas budi dan kasih Tuhan kepada kami dan bukan kerana kepentingan diri kami. Bantulah kami agar kami berbuka hati untuk menerima dan membantu yang lain untuk mengenali diri-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Suci kami berdoa. Amin.